7.1 acid and bases. Tapi untuk kali ni kita nak masuk kaitan dengan calculation lah sebab semalam hanya penerangan sahaja. Kita nak tengok pada calculation dia macam mana pula. Cuba tengok. Okay, so ni example yang semalam saya tunjuk berkaitan dengan strong acid dengan strong base. So cara macam ni nak, kalau untuk strong tak ada masalah lah. Kita boleh kira secara direct saja. Kenapa? Dia completely dissociate lah. So contoh untuk yang A ni, example A, bila dia minta sama ada solution tu acidic, basic ataupun neutral, kena cari pH. So untuk case base, kena tahulah base kan dia hasilkan OH minus. So apa boleh buat lah, sebenarnya lagi senang kita guna method nombor 2 ni lah. Sebab di mana daripada concentration OH minus, kita betul dapatkan POH. Daripada POH, ingat balik semalam kan pH tambah POH sama dengan 14. So dari situ kita berkira pH lah. Sama juga dengan H2SO4. Still kena buat equation lah sebab risaunya takut bila dia completely dissociate, dia menghasilkan mol untuk H plus ataupun OH minus yang lain. Tak sama dalam case H2SO4, dia hasilkan 2 mol H plus. Kalau NaOH tak ada masalah lah. 1 mol. So sebab tu concentration untuk OH sama juga dengan concentration NaOH. Tapi untuk H2SO4 tak. Dia walaupun dia completely dissociate tapi dia hasilkan 2 mol of H plus. Kat sini still perlukan equation lah bila melakukan calculation untuk strong acid ataupun strong base. Okay, kita tengok soalan. Saya terus masuk soalan nombor 8 dari tutorial. Sebab ni nombor 1 sampai nombor 7 tu soalan direct sangat. Soalan direct sangat which is takkanlah ditanya seperti itu dalam objektif. Sebab objektif dia punya arah adalah C3 dengan C4. So kena ingat balik lah. Mesti dia ada application sedikit untuk berkenaan dengan strong. Okay, so semalam pun saya dah bagi juga list, beberapa list nama untuk strong acid, strong base dengan weak acid, weak base. Awak just ingat bahagian strong lah. Selain daripada strong tu maksudnya dia adalah kaitan dengan weak. Tapi nanti kita boleh tengoklah perbezaan calculation between strong dengan base. Macam kita nak bezakan ini adalah strong, ini adalah untuk weak. Dia ada hint dekat situ. Kalau case ni kita tahulah NaOH dah memang sasar adalah strong base. Okay, so sekarang dia minta how much grams needed untuk prepare 500 ml of solution dengan pH 10, dia kasih 10 pH. Okay, so first, benda pertama seperti biasa, silalah keluarkan form apa benda data yang telah diberi. Dia kasih pH kat situ. pH sama dengan 10. And then dia kasih volume iaitu 500 ml. Okay, kita nak cari mass nanti. Kita nak cari mass in gram. Meaning kita perlukan mol. Okay, sekarang ni bila berkaitan dengan base, awak ada pH. Daripada pH awak tahu, formula pH adalah negative log concentration OH minus pula, concentration H plus. Okay, tapi awak tahu kita ada base ni. Base dia akan hasilkan OH minus. So macam mana kita nak dapatkan concentration OH minus supaya nanti awak akan dapat concentration NaOH. So macam mana nak dapat concentration OH minus? Awak ada pH sahaja dia punya data. So, macam mana nak dapat? Ada siapa boleh tahu macam mana nak dapat? Kita boleh dapatkan apa? Boleh ke daripada pH untuk dapatkan concentration OH minus? Faham tak soalan saya? Boleh. Boleh. Okay, so macam mana? Boleh tu macam mana? Macam mana kita nak dapatkan concentration OH minus? Kena kira apa dulu? Sekarang base. Base kita tak bolehlah dapatkan secara direct daripada pH. Sebab kenapa? pH dia ada kaitan dengan concentration H plus. So bila base, awak perlukan pH ke perlukan POH? POH.
Ya, kedudukan pOH. So kita tak boleh secara direct daripada pH dapatkan concentration OH minus. Kita kena guna pOH sebab pOH negative log concentration OH minus. So daripada pOH nanti awak boleh dapat concentration OH minus. So nanti bila kita buat equation dissociation NaOH di mana itu dia punya dissociation mol dia 1:1 ratio maksudnya concentration OH minus sama juga dengan concentration NaOH. Dapat concentration NaOH, boleh tak kita cari mol daripada molarity concentration, dapat mol, boleh tak kira mass? Boleh. So sekarang ni kita nak kira pOH dulu. Nak kira pOH, asalnya kan daripada pH tambah pOH sama dengan 14. So awak dapat pH seorang bagi pH 10. So sebenarnya pOH awak sebenarnya 14 tolak 10 which is sama dengan 4. So bolehlah letak kat dalam ni. 4 sama dengan negative log concentration OH minus. Okey, soalan cepu mas. Nak dapatkan concentration OH minus daripada negative log ni. Ada siapa tahu? Ke ramai tak tahu? Sebab tadi kelas tadi ramai tak tahu sebenarnya nak kira tekan kalkulator maksud saya. Ada yang tahu ke tak nak tekan kalkulator? Tak tahu madam. Tak tahu, bagus cakap tak tahu. Itu yang kita mahu. Kalau tak tahu cakap tak tahu. Saya rasa sama je kot ni. Sekejap saya open ni. View. Buka ni. Okay, kalkulator. Lebih kuranglah kalkulator awak ni. Okay, awak nak kira kita nak kira concentration OH minus. Awak ada nilai pOH sama dengan negative log. So apa yang kena buat? Shift log. Masing-masing tekan shift log. Tak keluar. Okay, kita stop. Okay, shift log. Letak negatif. Negatif berapa dia punya nilai 14. pOH awak tu? 4. So dapatlah nilai awak punya concentration OH minus. Oh. Saya tak tekan untuk tulis tak. So dapatlah 1/10 kuasa negatif 4 sebenarnya. Boleh masing-masing. So kalau nak dapatkan negatif log untuk concentration H plus lepas ni pun shift log negatif. Kita ada shift log kan negatif, lepas tu letaklah punya nombor kat situ. So harapnya boleh ingat cara nak tekan kalkulator untuk negatif log ni. Nak dapatkan nilai. Sebenarnya ini adalah apa nak cakap? Ini kan sebenarnya matematik sebenarnya. Okay, tak apa. So sekarang kita dah dapat OH minus. Okay, sekarang dia punya daripada equation kita tahu concentration OH minus sama juga dengan concentration NaOH. Okay, dah tahu sama. Kita tahu formula concentration adalah sama dengan mol over volume. Volume isi dalam liter. Harapnya ingat ni chapter 1 molarity. Okay, so sekarang M kita nak dapatkan mol supaya nanti kita dapatkan mass untuk NaOH berapa. Dapatkan mol tadi concentration dia 1/10 negatif 4. So mol, volume tadi dah beri tapi kita tukar kepada liter which is 0.5 liter. So akan dapatlah mol NaOH. Berapa tekan? Harapnya tekan dengan kalkulator 5 times 10 kuasa negatif 5. 5/10 negatif 5 betul? Betul. Okay, betul. Okay, dapat mol. Bolehlah kira mass akhirnya. Nak kita tulis mass. Kali mass apa ni? So dapatlah boleh kira lah mass NaOH syarat dengan molar mass NaOH. Tak ingat, tak tahu macam mana nak dapatkan molar mass, tengok balik list
RAM. Yang pernah saya bagi dalam GC ada. Okay, di mana molar mass adalah 40 gram per mol. Dapatlah nanti mass dia darab dengan 40. Inilah contoh soalan yang mungkin dikeluar dalam awak punya objektif. Dia panjang sedikit lah, tak adalah suruh cari pH. Untuk strong acid lah senangnya lah hai. Dia upkan dengan cara cari mass, cari mol. Macam ni je lah. Tapi still ada kaitan application dengan pH of strong acid ataupun strong base. Ataupun nak tulis kat sini 0.002 gram. Okay, boleh setakat itu? Maksudnya yang penting. Okay, boleh, harapnya boleh. Boleh, madam. Kena bolehkan juga. Yang penting kena ni lah. Ni memang untuk strong acid ataupun strong base memerlukan sebab kita nak tahu berapa mole ratio OH minus ataupun H plus. Okay, pergi pula pada soalan nombor 9. Soalan nombor 9 lagi simple lah. Dia minta concentration H plus. Sekiranya dia bagi POH dia 9.4. Paling simple. Awak ada POH, nak kira concentration H plus. So, daripada POH, kiralah pH senang. Di mana 14 tolak POH. Mesti 9.4. Nanti dapat nilai pH. Which is 4.6. Awak tahu formula pH negative log concentration H plus. Sama juga shift log kan negatif 4.6 tadi. Tak boleh nak clear all. Okay. Shift log negatif 4.6. Dapatlah jawapan awak itu. Tapi ni dia tak tukar. Sains dia tak tukar. Okay, so jawapan dia 2.5511 dan 9 lah. Macam tu je lah. Dah jawapan awak je. Kalkulator ni macam ni rupanya. So H plus sama dengan tadi 2.5119 kan. Dari 10 negatif 5 kan. Molar. Kan. Okay, so ni secara direct je lah. Senang je lah. Memang tak ada nak pusing-pusing putar-putar ke apa ke. Sebab dia kasih POH. Boleh cari pH lah. Sebab pH ada kaitan dengan concentration H plus. So senang je yang nombor 9. Tak ada masalah saya rasa. Okay, tak nombor 10. Okay, so nombor 10 dia bagi, dia suruh kira pH. Tapi dengan prepare, dengan cara kita nak prepare 0.26 gram BaOH2. So kena tahu BaOH2 adalah strong base using 250 ml of volumetric flux. So sekarang kita nak pH, nak cari pH. Perlukan concentration H plus sebenarnya. Tapi yang ni awak dapat base. So tahu base akan hasilkan OH minus. So better kita cari POH lah. POH baru akan dapat pH. So awak punya aim kena cari concentration OH minus. Nak cari concentration OH minus, kenalah buat dissociation punya equation untuk strong acid ataupun strong base awak ni. Dalam kes ni strong base lah. So dia akan dissociate sorry bukan reversible arrow. So dia akan jadi Ba2 plus OH minus, tapi kita balance kan ada 2. So sekarang ni kena dapatkan concentration OH minus. Tapi first kena dapatkan concentration BaOH2. So nak macam mana dapatkan concentration BaOH2? Awak ada mass, awak ada volume, apa boleh buat daripada mass? So daripada mass kita boleh buat apa? Cari. Daripada mass kita boleh buat apa? Ya, cari concentration. Tapi daripada mass kita boleh cari apa? Bilangan mol. Ya, bilangan mol.
mol. Cari bilangan mol untuk BaOH2 dulu. Which is 0.26 bahagi dengan, tak silap saya, dia punya molamen 171.34. Dah dapat mol, awak ada volume, bolehlah kira molarity ataupun concentration. Dapat concentration, nanti kita stoikiometrikan untuk dapatkan concentration OH minus. Bolehlah kira POH and then bolehlah kira pH. Ni pun soalan yang antara mungkin ditanya untuk strong acid ataupun strong base. Dia panjang berjela sikit. Nak cari pH tapi kena corner sikit. So kat saya ni berapa? 0.2 bagi 1.34. 0.2, 0.26. 1.517. Darab 10 negatif 3, betul? Betul. Kalau salah sila bagi tahu. Okay, Ana nak cari concentration mol awak. Kita bahagikanlah sahaja dengan volume. Ingat volume mesti dalam liter sebab molarity mesti dalam liter. And then tu bahagi dengan 0.25, kita dapat 6.069 dapat. Negatif 3. Okay, dapat concentration BaOH tu daripada equation concentration BaOH tu ataupun dia punya stoichiometry adalah BaOH tu, salah pula tulis. BaOH tu sama dengan 2, ni 1 concentration OH minus. So maksudnya nanti kena darab 2 lah untuk OH minus, darab 2 daripada concentration BaOH tu. Di mana sebab dia 2 kali ganda, so darab 2 akan dapat 0.01214 molar. Dah dapat concentration OH minus, bolehlah kira POH to negative log concentration OH minus. Dapat POH, bolehlah kira pH di mana 14 tolak POH. Gitu je. Ni corner sikit lah soalannya pun. Tak adalah dia minta juga pH. Tapi dia punya cara nak minta pH tu panjang sedikit lah. Ni mungkin antara contoh soalan yang boleh tanya. So yang penting ni dia punya salah warna. Dia punya balance supaya kita tahu berapa dia punya stoikiometri daripada equation. 1 mol, dan kalau dalam kes ni 1 mol dengan 2 mol OH minus. Equivalence dia punya stoikiometri. So dapat kira tu. Negative log answer. Which is ni 1.92, betul? Betul. So dapatlah pH 12.8. So harapnya kira bersama. Nanti next week aku minta suruh tengok kan calculationnya, tak ada. Tak ada siap korang. So kalau face to face ni boleh nampak siapa yang tulis, siapa yang tak tulis ni. Okay, boleh saya teruskan? Boleh, madam. Okay, so kita pergi soalan seterusnya. Soalan yang boleh tanya juga. Okay, ni dah masuk week lah. Untuk week dia berkaitan dengan KA, KB. Kenapa berkaitan dengan KA ataupun KB? KA, KB tu lah dissociation constant. Maksudnya nak bagi tahu berapa dia punya value of dissociation lah. Sebab kena ingat untuk weak dia hanyalah partially dissociate, sebahagian sahaja dissociate. So dia adalah dissociation constant. Tapi dalam kes ni semua ni adalah weak acid. Ni lah nilai KA dia. Tapi still daripada banyak-banyak weak acid ni, still lah kita nak tahu dia punya kekuatan dia. Siapa paling kuat dalam weak ni. Siapa juga lagi kuat antara weak ni, siapa lagi kuat. So kena ingat balik daripada dia punya nota, saya bagi nota kat situ. So sekiranya KA awak lagi besar, maksudnya awak punya tu lagi memang lagi acidic. Ataupun untuk KB, maksudnya dia lagi base lah. So dia suruh arrange this Swiss acid in order of decreasing acid strength. Maksudnya start daripada yang paling kuat kepada yang paling lemah. Siapa yang paling kuat dalam kes weak acid awak ni? Siapa yang pertama?
Yang paling kuat. Siapa? Jawapan? Yang ketiga. Yang ketiga, which is HCOOH. Ni paling kuat antara weak. Dia antara yang paling kuat lah antara weak acid. Kenapa? Tengok balik tadi nota. Ka paling besar, paling acidic. Sebab dia punya nilai pH dia paling rendah. Kedua, Paling bawah. Yang keempat. yang keempat paling bawah sekali. Yang ketiga, susunan Yang first. yang first. So yang tiga dan paling akhir adalah HCN. So tahulah ini untuk acid. So kalau untuk base pun terbaliklah. Kita tengok nilai KB paling besar. Tapi sekiranya dia kasih nilai pKa, tengok. Kalau nilai pKa terbalik nilai pKa awak kena tengok yang paling rendah. Paling kecil itulah yang paling acid. Dia terbalik dengan Ka. Just ingat Ka dengan Kb lah. So kalau pKa ataupun pKb terbalik je. Paling kecil pKa-nya ataupun pKb-nya maksudnya itulah paling acidic ataupun itulah paling basic. Soalan pun boleh tanya macam ni, application untuk nilai-nilai Ka dengan untuk weak acid ataupun weak base. Okay. So kita masuk untuk calculation weak. So untuk weak acid sebabkan dia partially dissociate. So kita tadi tu saya dah terangkan kita guna reversible equation sebab dia partially lah, sebahagian saja, dia bukan completely dissociate. So kalau contoh atas ni untuk acid, so ikutlah kalau awak untuk acid nak letak H2O boleh, tak nak letak pun tak apa. Kalau letak H2O dalam punya equation, awak akan hasilkan H3O+. Kalau tak letak, contoh HA terus dissociate menjadi H++ A- pun boleh juga sebab ingat balik definition untuk acid adalah substance yang produce H+ ataupun substance yang produce H3O+. So sekiranya equation awak letak H2O boleh tapi awak akan produce H3O+ lah, hydronium ion lah. Tapi untuk weak base, yang untuk weak base ni, ini untuk weak base memang wajib letak H2O untuk awak punya equation. Sebab kenapa nanti kita tengok contoh-contoh soalan untuk weak base. Sebab kenapa daripada formula dia kita tak boleh nak keluarkan OH minus. Sebab ingat kalau base kan dia akan kena hasilkan OH minus dalam punya equation. Tapi untuk weak base sebabkan formula. Kalau asalnya contoh, kalau strong base contoh NaOH boleh keluarkan, dia ada formula OH kat situ. So daripada equation kita terus keluarkan OH minus lah. Sama tadi BaOH tu ada OH, tak ada masalah. Tapi nanti contoh awak akan jumpa weak base NH3. Formula dia NH3. Daripada formula tau tak boleh nak keluarkan OH minus. So kena ada bantuan daripada H2O untuk hasilkan OH minus untuk equation. Okay, so bagi tahu kat situ weak acid kena guna ice table. Kembalilah penggunaan ice table di mana ni C sebagai simbol untuk initial. So dia punya changes tu selalunya satu-satulah. Memang selalunya dia ratio dia semua satu-satu. Macam biasa X tu yang amount dissociate, berapa yang dia dissociate ataupun terhasil. Okay, and then sekiranya Ka dengan Kb ataupun initial telah diberi, kita boleh carikan nilai X. So X ni dia depend pada awak punya acid atau base lah. Kalau sekiranya base, nilai X tu dah menunjukkan OH minus. Kalau awak punya tu acid, awak punya berkenaan dengan weak acid, X tu menunjukkan nilai concentration H3O+. So dari situ kita boleh kira lah pH ataupun pOH. Okay, yang penting saya nak cakap pasal benda ni adalah kotak ni. So when Ka ataupun Kb equal ataupun less daripada 10 negatif 5, C tolak X. Yang C tolak X ni, salah pula. Yang C tolak X masa equilibrium ni, kita boleh terus anggap sebagai nilai C. Nanti kita tengoklah example nombor 11 tu, penggunaan benda ni. Kenapa kita boleh terus anggap C sahaja, kita abaikan X ni sebabnya dia punya dissociation tu sangat-sangat kecil. Di mana sangat-sangat kecil, so kita boleh abaikan dia sahaja. Kalau dia sama ataupun
lagi kecil daripada 10 negatif 5. Which contoh soalan nombor 11. Okay, soalan nombor 11. Okay, tadi saya kata macam mana nak tentukan soalan itu calculation, strong ataupun weak. Okay, kalau weak, soalan tu daripada hint dia mesti ada minta KA, KB ataupun soalan tu bagi KA, KB. Bila ada kaitan je dengan KA ataupun KB, awak punya acid ataupun base dalam soalan itu, dia adalah weak. So bila weak memang wajib kena guna I stable. Dia punya hint yang ni je sebenarnya. Ini. Ataupun soalan tu minta. Soalan minta contohnya yang dalam example ni lah. Dia minta acid dissociation constant. Okay, so kena tahu terms. Acid dissociation constant ni adalah untuk term Ka. Ka dia punya nama dia acid dissociation constant. Kalau Kb, base dissociation constant. So kadang-kadang dia tak akan cakap dia minta Ka, dia minta Kb, tapi dia minta dalam terms nama dia. So sila take note jugalah nama dia. So acid dissociation constant, Ka, base dissociation constant, Kb. So bila ada kaitan dengan KAKB, maksudnya awak punya acid tu adalah ataupun base tu adalah berkenaan dengan weak. So memang kena guna I stable. Okay, so first, macam biasa, soalan minta pH. So tahulah pH sama dengan bila minta pH, maksudnya dia minta concentration H+. And then soalan bagi concentration propanoic acid. Okay, sekarang kes ni dia kasih acid lah. So memang kita boleh terus kira H+ lah, tak ada masalah. Okay, sekarang dia minta propanoic acid. Sekarang awak tak belajar lagi organik. So propanoic acid adalah CH3CH2 COOH. Dia punya formula unit. Saya bagi kat situ. Sebab tak belajar lagi organik. So dia punya nak cari concentration. Dia bagi concentration propanoic acid 0.027 molar. Okay, macam biasa apa yang dikasih concentration untuk propanoic acid tu adalah initial lah selalunya. Ni adalah initial. Okay, so macam biasa kenalah buat I stable. Bila nak buat I stable awak perlukan for equation. Ni macam bengok pula. So nama dia pun acid. So ikutlah awak nak hasilkan H3O plus ke nak hasilkan H plus sahaja pun tak ada masalah. Contoh kalau awak pemalas nak terus tulis H plus, ingat acid mesti hasilkan H plus. So yang tinggal CH3CH2 mana CH3 CH2COO minus, ataupun rajin sikit nak letak juga air pun boleh, sama je ya dia punya H3O plus ataupun H plus CH3 CH2COOH, sama je dia punya equation untuk acid. So I stable awak macam biasa changes ni equilibrium. Setelah diberi nilai concentration untuk initial which is 0.027 tolak X. So 0.027 tolak X. Ingat water ni liquid air adalah liquid dia punya phase. So untuk I stable dia tidak termasuk lah. Untuk expression KAKB pun sama macam KCKP, liquid dengan solid tidak termasuk dalam expression. Okay, so ini produk tak ada lagi, tambah X. So ini X seperti biasa. Dia suruh kira pH. So masa nak kira pH, awak punya aim adalah nak cari concentration H+. Maksudnya kena carilah nilai X berapa. Nak cari nilai X, kita boleh dapatkan daripada nilai expression Ka. So first, kenalah buat expression Ka. So ni CH3 CH2COO minus over concentration CH3 CH2COOH. Okay, and then masukkan nilai, maksudnya masukkanlah expression semasa equilibrium ni seperti biasa, sama je macam KCKP awak hari tu.
So masukkan nilai KA yang diberi dalam soalan. 1.3 darab 10 negatif 5. Ni X kuasa 2 over 0.027 minus X. Okay, tadi saya dah bagi tahu tadi, ni when KA or KB equal or less than 10 negative 5, 10 of negative, power of negative 5, C tolak X kita boleh anggap sebagai C. Dia tengok balik nilai KA yang diberi adalah samalah 10 kuasa negatif 5. So maksudnya kat sini, ingat balik bila KA less ataupun equal 10 negatif 5, bila 0.027 minus X, kita boleh terus anggap 0.027 sahaja. Itu maksud dia. Tapi hanya valid bila KA awak 10 negatif 5 dan ke bawah ya. Kalau 10 negatif 4, tak boleh lah. Kena buatlah persamaan kuadratik sebenarnya. Ni sebenarnya nak mengurangkan persamaan. Kita dah boleh tak payah nak buat persamaan kuadratik lah dalam kes ni. So, sekejap. Saya ingat tak. 1.3 darab 10 negatif 5 sama dengan X squared over 0.027. So, just dapatkan nilai X ada dapat 1 je lah dalam kes ni. Boleh ke masing-masing? Boleh terima? Boleh. Ada tak faham? Tak faham tanya ya. Okay, so nanti awak just square rootkan je jawapan nilai X squared tadi. Untuk dapatkan nilai X sahaja, so akan dapat 5.925 darab 10 negatif 4. Betul ke? Which is sama lah juga dengan nilai concentration dengan nilai concentration H3O plus awak tadi. So kita boleh terus tulis kat situ. Dia sama dengan concentration H3O plus. Which is terus boleh kira nilai pH. So tak ada masalah. Okay, terus masukkanlah nilai tu dapatlah nilai pH. So negatif logkan tadi dapat 3.23. Betul ke? Sama ke jawapan ke tak sama? Macam boleh? Harap ni boleh. Okey, boleh. So ni contoh pertama untuk week lah. So boleh tengok kat situ. Dia minta nilai pH. Tu tadi dia kata tadi sekiranya KA ataupun KB dan juga initial, sini initial lah were given, kita boleh cari nilai X daripada persamaan ataupun daripada expression KA. Masukkan, dapatkan nilai X. Dalam kes ni tak payah buat quadratic expression lah sebab kita assume, namanya sebenarnya assume. Assume di mana KA, bila KA equal or less than negative 5, dia punya 0.027 tolak X sama juga 0.027. Kenapa kita boleh buang X tu? Sebab kita dia macam anggap dia punya dissociation tu, dia punya perubahan, dia punya dissociate tu urai dia tu hanya sedikit sangat. Kecil, maksudnya kecil sangat kecil dia punya dissociation. So maksudnya kita boleh abaikan di situ. Okay, so kalau tak ada apa, kita teruskan untuk example. So saya bagi contoh example 1 lebih kurang lah sebenarnya dengan soalan nombor 11 tu. Soalnya boleh try buat. Cumanya dia terbalik pula. Dia kasih pH and then dia minta KA. Tapi tadi kita dah buat berkaitan dengan acid. Kita try buat soalan, saya try nak buat soalan example tu. Sebab kalau baca dia punya konsep soalan dia sama, cumanya example 1 dia kaitan dengan weak acid. Saya dah tunjuklah cara kita guna penggunaan sekiranya weak acid macam mana. Sekarang kita tengok pada example tu, contoh untuk base pula, weak base pula macam mana. Okay, tapi ni soalannya lain pula lah. Ni dia kasih pH. Dia terbalik suruh baru nak kira KB. Tadi dah kasih KB, suruh cari pH. Dia terbalik pula soalan example tu. So nanti example lain kalau saya tak sempat nak ni saya akan share lah jawapannya. Janganlah risau. Okay, kita masuk example tu. Okay, so example tu dia bagi kat situ
pH dia 10.4 and then dia kasihlah mol untuk CH3NH2 and then dia kasih volume CH3NH2. Ni kata weak base, dia punya formula dia CH3NH2. Daripada unit formula unit ni awak tak boleh keluarkan OH minus daripada formula unit ni. Sebab tu untuk weak base, bila kita nak buat equation dia, bila awak nak buat equation dia, terpaksa letak juga H2O supaya nanti kita boleh hasilkan OH minus. Okay, H2O dah donate dia punya H plus kepada CH3NH2. So CH3NH2 ni jadi apa? CH3NH. Nak lengkapkan equation ni. H2O dah donate dah H plus dia. Donate H plus kepada siapa? Proton kepada siapa? Kepada CH3NH2. So CH3NH2 nak terima macam mana ni? Dia dah terima proton. Dia jadi CH. Dan 4. CH4. Okay, dia tak masuk pada C dia pergi pada N. Dia masuk dekat NH jadi NH3. Dah seorang ni negatif, sasa seorang ni mesti positif. Ingat bila buat dissociation punya equation, dah seorang positif, seorang pun mesti negatif tak boleh lah seorang kat situ seorang je positif, nanti dia punya elektron number, oxidation number dia tak seimbang. Ingat balik masa kita dah belajar chapter 1, dia punya oxidation number untuk reaktan dengan produk kena seimbang lah. Dalam kes ni bila satu tolak satu, satu tolak satu, positif 1 tolak negatif 1, dapat kosong sama dengan reaktan. So kena faham kat situ. Dah seorang tu anion, seorang tu mesti jadi cation. Okay, so kita nak buat I-stabilize sebab soalan ni minta KB. Bila KB, confirm lah ini berkenaan dengan weak base. So changes, kita diam. Okay, dia tak bagi initial untuk concentration CH3NH2. Macam mana dapat concentration CH3NH2? Macam nak kira? Tapi dia bagi tak mol dengan volume? Daripada mol dengan volume boleh tak kira concentration? Boleh ke tak? 0.425. 0.425. Dah kira dah. So boleh ya dapatkan concentration daripada mol. Soalan dah kasih mol. And then dia dah bagi volume which is 0.6. 600 ml tukar kepada liter 0.6. So kalau nak dapat 0.425, betul? Apa tadi? Najmi molar. So dapat concentration initial untuk punya CH3NH2. So dapatlah sini 0.425 tolak X. So 0.425 tolak X. Macam biasa air tak ada. So ni 0 tambah X. 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 Okay, sekarang nak dapatkan nilai X supaya nanti awak boleh kira KB. Macam mana dapatkan nilai X? How to get nilai X? Daripada mana nak dapatkan nilai X? Sebab nanti kita nak kira KB ni. Macam mana nak dapatkan nilai X? Anyone? Awak baru nak kira KB. Tak bolehlah cari nilai X daripada KB. Tapi dia bagi apa kat dalam punya soalan? Dia kasih pH kan. Daripada pH kita boleh kira apa? POH. Ya, kita boleh kira POH. Dapatkan POH dulu.
14 tolak 10.4 which is 3.6. Kita tahu POH adalah sama dengan negative log concentration OH minus. Nanti dapatkan concentration OH minus which sama juga dengan nilai XXX. Bolehlah kira nilai KB. Boleh ke tu? Yang lain yang senyap dia tidak memberi respon tu? Boleh. Macam biasa ni shift Boleh. log kan? Oh, apa perlu ramai-ramai cakap boleh. Ni macam biasalah shift log kan negatif 3.6. Saya akan dapat sini 2.5119 darab 10 negatif 4. Which sama juga dengan nilai X. Dapat nilai X bolehlah masuk semua dekat dalam expression KB ni. Nanti kira boleh dapatlah nilai KB. So KB OH minus, masukkan nilai dia terus. 4 power of 2 and then ni 0.425 tolak nilai X 2.5119 darab 10 negatif 4. Nanti dapat nilai KB. Saya dapat kira. Saya pun tadi dah kira dah sebenarnya. Tapi terkira-kira. 1.49 times 10 to the power of negative 7. Berapa Haziq? 1.49 1.49. times 10 power of negative 7. Yang dapat sama? Sama. Okey, bagus. Maksudnya yang lain kira betul lah. Saya dapat nilai KB dah settle soalan. Soalan minta KB je kan. Kalau contoh nak teruskan macam example 1, dia minta PKA tapi dalam case untuk example 2 dia minta PKB. Teruskan je lah. Ingat balik PKB sama dengan negative log KB. Kita just negative logkan saja nilai KB awak. Nanti dapatlah PKB-nya berapa. Okay, so far boleh. Yang lain tu example lain boleh try buat. So nanti kita akan, saya akan share lah jawapan untuk example yang lain tu. Sebab kalau tengok konsep soalannya lebih kurang sama je. Nak cari, kalau example 3, dia suruh cari nilai KA. So konsepnya semacam example 2 juga. Nak cari nilai KA ataupun KB. Cumanya nak dapatkan nilai X tu, kita tak dapatkan daripada pH. Dalam kes ni kita dapatkan daripada soalan bagi percentage dissociation ni. Ingat baliklah percentage dissociation adalah di mana changes over initial. Soalan dah kasih initial, so maksudnya kita boleh dapatkan changes awak iaitu nilai X lah. Daripada percentage dissociation dapat nilai X, bolehlah kira KA macam biasa dan dia minta pH pun selepas itu. Which is nilai X selalunya bila acid tu maksudnya adalah nilai untuk concentration H plus lah. Terus boleh kira nilai pH seperti biasa. So yang lain pun saya rasa boleh cuba buat. Nanti saya akan share lah jawapannya. Ada benda nak tanya?